dengan limpah kurniaan hidayah inayah daripada Allah terdapat bersama-sama pada pagi ini. Moga-moga dengan kehadiran kita ini mengundang keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung perbincangan hadis yang ke-18 dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam perbincangan tentang maksud al-hasanah wa atbi'il sayyi'at al-hasanah, iaitu susulilah, ikutilah perbuatan jahat dengan amalan baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfari." Nabi sebut dalam suatu hadis, siapa-siapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya, nescaya dosa-dosanya keluar daripada jasadnya sehingga kan ia keluar daripada bawah kuku-kukunya, yakni dengan menyempurnakan wudu, yakni dengan meratakan basuhan, basuh muka, tangan, kaki lebih daripada bahagian yang wajib dan seumpamanya. Contoh, dalam keadaan payah, waktu sejuk ataupun kurang air dan sakit. Hadis ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak sebut tentang mudah sangat Allah Ta'ala nak cuci dosa kita, nak ampun dosa kita dengan kita buat perkara baik. Memang kita ni tak terlepas daripada buat jahat, tak terlepas. Selalu sebut kita ni anak Adam, orang biasa, orang awam. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni berdosa betul, banyak buat dosa. Tak terlepas daripada buat dosa, memang tak terlepas. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Baik-baik orang yang buat dosa iaitu orang yang bertaubat pada Allah. Taubat dengan taubat nasuha yang kita sebut dalam pertemuan yang lalu, ia menyucikan ataupun membersihkan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil yang kita buat, terlalu banyak dosa kecil, maka kita buat amal baik, amal kebaikan, dapat membuang, dapat menyucikan dosa-dosa kecil. Antaranya kita berwudu. Nampak barang je wudu ni, nampak barang je wudu, tapi besar ganjaran pahala di sisi Allah. Nabi sebut, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa-siapa yang berwudu kemudian dia memperelokkan wudunya, dicomel air kata, lebihkan hak yang telah diwajibkan. Contoh kita siku kan, contoh tangan lah, kita buat lebih sikit, basuh, comel. Nabi sebut kharajat khatayahu min jasadihi, keluar daripada jasadnya itu dosa-dosa hak dia buat. Allah Rabbi. Kita basuh muka, wudu, basuh muka,
air hok jatuh tu, jatuh sekali dengan dosa-dosa kita buat. Allah. Tangan hok kita basuh, tangan siku air hok jatuh sekali dengan dosa-dosa kita. Kaki hok kita basuh, air tu jatuh tu sekali dengan dosa-dosa kita. Tapi kita nak nampak lah. Bayangkan kalau kita nampak lah. Nak basuh muka tu, debok jatuh dosa-dosa. Dosa kita jatuh, debok jatuh. Allah Rabbi. Dosa tangan, kita basuh tangan itu jatuh dosa. Debok jatuh. Kena. Ambil 24 jam ambil wudu. Kalau tahulah. Tapi itulah yang disebut. Hatta takhruja min tahti azfari. Sehingga Nabi kata keluar daripada dosa tu, keluar daripada bawah kuku. Kalau kita memperelokkan wudu ni, keluar dosa daripada kuku. Allahu Rabbi. Besarnya Tuhan nak beri pada kita rahmat, kasih sayang Allah. Dalam satu hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamullahu bih. Ala adullukum ala ma yamullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Nabi tanya sahabat, kamu nak ataupun tidak? Aku tunjukkan kepada kamu perkara yang kerananya Allah hapuskan dosa dan mengangkat darjat. Nak ataupun tambah, aku tunjuk kepadamu ni, kata Nabi. Nabi sebut pada sahabat, satu perkara yang kalau kamu buat perkara ni, Allah hapuskan dosamu dan Allah angkat darjatmu. Nak ataupun tambah? Nak. Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Nak ya Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu' ala al-makari wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadhalikumur riba. Nabi kata, sempurnakan wudu' dalam keadaan sukar, dalam keadaan payung. Sukar di sini waktu sejuk, contoh payuh ambil sembahyang sejuk, pengalaman duduk di bumi Mesir, mari musim sejuk, memang sejuk sungguh pengalaman lah duduk Mesir, mandi seminggu kali, tu pun hari Jumaat, ambil pahala sunat Jumaat. Sebab apa? Sejuk dah lalu. Ada saya pergi satu tempat tu buat program dengan pelajar-pelajar sahabat. Allah, memang sejuk air, sungguh. Kalau kita ambil tu rasa macam patulang air tu, sejuk. Sebab tu musim sejuk di bumi Arab tu, kalau ambil sembahyang lepas tu kena kesak. Sedangkan makruh kita kesak, tapi dalam keadaan lagu tu kena kesak. Sebab apa? Sejuk, padalang, sejuk, sangat sejuk. Tapi Nabi sebut isbaghul wudu' alal makari. Nabi kata sempurnakan wudu' dalam keadaan payah, dalam keadaan susah, waktu sejuk, tak ada air ke dan sebagainya. Tengah sakit ke, sempurnakan wudu'. Sakit sekali pun sempurnakan wudu'. Tepat tak boleh kena air, tayamum. Mudah je. Kemudian Nabi sebut lagi, wal kathratul khuta' ilal masajid, banyak langkah ke masjid, banyak pergi ke masjid. 5 waktu Tuhan panggil kita. 5 waktu Tuhan panggil kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah panggil kita, bukan PM panggil, bukan MB panggil, bukan tuanku panggil. Allah panggil. Malikul Mulk, raja segala raja, Khalik, yang mencipta. Kita ni makhluk yang dicipta, kita hamba, kita ni kuli. Maka tuan-tuan sekalian, banyakkan langkah kita ke rumah Allah Ta'ala. Dah kita tak ada kerja buat dah, moga keceng dah, maka masuk masjid, pergi masjid. Ni setiap langkah kita pergi ke masjid tu, kita ambil sembahyang rumah, kita pergi masjid. Setiap langkah, jalan kaki ya. Orang naik basikal, naik kereta. Setiap langkah tu, duduk mana je?
Jalan kaki. Jalan kaki. Kadang-kadang terang sekali jalan kaki. Maju jalan kaki, cuba kira berapa langkah. Itu terang jalan kaki berapa langkah. Setiap langkah tu Allah hapus satu dosa, Allah angkat satu darjat. Allahu Rabbi. Setiap langkah, dah berapa langkah kita mari sini. Contoh kita daripada Kolibat, kita mari ke kereta. Kalau jalan kaki lambat apa? 7.30 apa? Baik. Setiap tayar kereta golek tu, setiap pusingan tayar tu, Allah hapus satu dosa, Allah angkat satu darjat, Allah beri satu pahala. Allahu Rabbi. Dah nak anyuk benda, nak benda lagi. Tuhan beri free, tak ada bayar pun. Free. Mu mari masjid, Tuhan angkat darjat. Wa intizarus salati ba'da salah. Yang ketiga Nabi sebut, mu tunggu sembahyang lepas sembahyang. Menanti solat yang lain setelah solat. Itulah riba. Nabi kata, itulah riba. Nabi sebut riba dengan erti kata, kalau dari segi maknanya riba ni, kita ikat kuda di sepadan negara untuk kawal dan bersedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Maksud hadis ni ialah amalan tersebut seperti berjihad di medan perang. Disebut dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Rujuk lagi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Perumpamaan Nabi ni, hadis sebut, Nabi sebut amalan ni umpama berjihad pada jalan Allah. Kita nak pergi perang, gelak rambut nak pergi perang. Maka kita pergi buat tiga perkara ni. Nak sempurnakan wuduk, kita pergi ke masjid, kita tunggu semayang lepas semayang. Khususnya benda ni semayang garik isya. Tunggulah. Ba'da intizar solah ba'da solah, kita tunggu semayang lepas semayang. Contohnya lepas garik. Subuh nak tunggu zuhur, ada apa sangat. Kita ada kerja, ada usaha yang lain pula. Lepas subuh, lepas maghrib, tunggu kejap. Ni pada duk sibuk nak cari roti hana pagi hari. Pergi lepas isya ke, cari roti hana. Itulah ribat Nabi sebut. Buat tiga ni, hapus dosa, akad darjat. Ni Nabi sebut. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi sebut siapa-siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, mengharapkan Allah, redha Allah Ta'ala, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Siapa-siapa yang beribadat, yang berterawih di dalam bulan Ramadan, maqama Ramadan, dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Siapa-siapa yang bangun beribadat, maqama lailatul qadri, yang beribadat pada malam Al-Qadar, dengan keimanan, dengan penuh pengharapan, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ni baru ni kita lepas dah bulan Ramadan. Bulan Ramadan baru ni kita ber-PKP. Mungkin kita terawih rumah, alhamdulillah. Mungkin kita tahajud rumah, alhamdulillah. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni tiga benda. Yang pertama, siapa-siapa hak berpuasa siang hari, penuh iman dengan penuh pengharapan kepada Allah, Allah hapus dosa lepas. Lepas tu dalam hadis yang lain Nabi sebut sembahyang 5 waktu, as-salawatul khams, wal jum'atu ila al-jum'at, wa ramadanu ila ramadan, mukaffirat bainahunna izajtunibatil kabair. Nabi sebut sembahyang 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan, diampunkan dosa setahun tu. Antara kedua tu, diampunkan dosa di antara kedua. Contoh semayang subuh kepada zuhur, diampunkan dosa antara subuh dengan zuhur. Kemudian zuhur dengan asar, Tuhan ampun. Kemudian asar dengan garik, ampun. Garik dengan isya, ampun. Isya dengan subuh, ampun. Tuhan ampun dosa. Jumaat kepada Jumaat, daripada Jumaat minggu lepas
atau Jumaat maring, kemudian Jumaat maring, Jumaat minggu depan diampunkan dosa. Kemudian Ramadan hak baru ni, kemudian sehingga Ramadan tahun depan diampunkan dosa. Allah ampunkan dosa kita izajtunibatil kabair, selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Begitu juga dalam hadis ni, siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, Allah ampun dosa hak lepas. Allahu Rabbi. Kemudian siapa-siapa yang qama Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, siapa-siapa yang bangun beribadat malam, antaranya tarawih hak disyariatkan pada bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan yang disunatkan pada bulan Ramadan, maka kita buat tak tertinggal pun, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan, Allah ampunkan dosa kita hak lepas. Allah Rabbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, kemudian dia pula berdiri malam, bangun tahajud di malam Al-Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dia beribadat pada malam tu tak banyak, 2 rakaat aja, pun tidur mula, Allah ampunkan dosa hak lepas. Allahu Rabbi. Ini ganjaran yang Tuhan nak beri. Tuhan nak beri kepada kita. Tuhan buka pintu rahmat, pintu kasih sayang. Buat je. Buat je. Payah tak? Payah. Tak payah. Tapi atas kita ke? Barang tak payah, benda tak payah, tapi atas kita, kehendak kita nak ke tak? Tuhan buka tak? Baik. Dalam hadis yang lain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, man hajja hadzal bait falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawma waladathu ummu. Siapa-siapa yang mengerjakan haji di Baitullah ini lalu dia tidak bercakap kotor dan tidak buat maksiat, maka dia keluar daripada dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan dari ibunya. Allahu Rabbi. Ini kelebihan orang yang menunaikan ibadat haji. Siapa-siapa yang menunaikan ibadat haji kemudian dia tidak cakap mendengaruk, tak cakap kotor, tak buat mendengaruk, tak buat maksiat, Allah ampunkan dosa dia ni sama seperti hari dia dilahirkan oleh mak dia. Allah. Seorang budak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tak ada dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, tak ada dosa. Hatta yang dilahirkan daripada mak yang tidak beragama Islam, non muslim, anak yang baru lahir itu fitrah, suci, tak ada dosa. Begitulah keadaan orang yang bila menunaikan ibadat haji dalam keadaan dia tidak bercakap kotor, dalam keadaan tidak bercakap yang mendatangkan benda-benda yang tidak faedah, dan tidak buat maksiat, Allah ampunkan dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW bersabda, innal islama yahdimu ma kana qablah wa innal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa innal hajja yahdimu ma kana qablaha. Nabi kata sesungguhnya memeluk Islam menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Sesungguhnya hijrah menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Sesungguhnya haji juga menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni habis sebut tentang kelebihan orang yang memeluk Islam, orang yang kufur, yang kafir, asal kafir, kemudian Allah Ta'ala beri hidayah, dia masuk Islam. Di saat dia mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yahdimu ma kana qabla.
Dia masuk Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, Allah hapuskan dosa hak lepas. Dosa sembah berhala, dosa tu, dosa ni, dosa ni, dosa ni. Habis tu hapus. Ini kelebihan. Kelebihan orang yang kufur, ya non muslim masuk Islam. Wa innal hijrata tahdim ma kana qablaha. Sesungguhnya hijrah menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya. Ini berlaku di zaman Rasulullah. Sahabat-sahabat yang berhijrah daripada bumi Makkah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan ini tak ada hijrah. La hijrata ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada hijrah. Yang ada walakin jihadun wa niyah. Yang ada ialah jihad dan niat. Niat kita nak buat benda baik, jihad untuk menegakkan agama Allah. Kita berhijrah daripada dulu buat benda tak pakai kepada sekarang ni kita berhijrah dah. Kita meninggalkan perkara hak tak pakai, perkara hak lara kepada perkara yang mendatangkan pahala di sisi Allah Taala. Allah hapuskan dosa-dosa hak lepas. Wa innal hajj ya'dim ma kana qablah. Kita buat haji, menunaikan ibadat haji, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ini peluang terbuka luas pada kita untuk kita dihapuskan dosa-dosa kita hak lepas. Buka sangat, banyak sangat peluang yang Tuhan beri. Persoalan kita lah, no ataupun tak boleh. No ataupun tak boleh, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi SAW, qala fi yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla, wa qala fi sawmi yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'da. Nabi sebut tentang puasa Ashura, puasa yang kita buat 10 Muharram tu, Ashura. Kita buat bubur surga. Nabi berpuasa, tak ada masalah nak buat bubur surga tu, ajak kita tak. Buat je tak ada masalah. So balah lah buat bubur surga ni. Balah tak apa sihat. Puasa tu. Nabi kata, Nabi sebut tentang puasa Ashura. Nabi kata, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang dikerjakan sepanjang tahun sebelumnya. Kita puasa sehari, puasa Ashura 10 Muharram, Allah ampunkan dosa setahun lepas, qabla. Kemudian disebut tentang puasa hari Arafah. Hari Arafah berapa? 9 Zulhijjah. Dan kita puasa 9 Zulhijjah. Sahabat-sahabat kita di bumi Mekah sedang berwukuf di Arafah. Kita puasa 9 Zulhijjah. Bagi negeri Terengganu, kerajaan negeri Terengganu telah mewatakkan bahawa 9 Zulhijjah cuti umum untuk negeri Terengganu. Jadi kita puasa di hari Arafah 9 Zulhijjah. Nabi sebut ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'da. Aku berharap Allah Taala menghapuskan dosa-dosa dikerjakan sepanjang tahun sebelumnya dan tahun akan datang. Tahun selepas, tahun akan datang. 2 tahun. Apa dosa? Dengan sehari kita buat. Sehari je puasa. Puasa berapa jam? 12, lebih kurang lah, takriban 12 jam. 12 jam. Allah hapus dosa setahun lepas, setahun akan datang. Dengan sehari je kita puasa. Bukan seminggu. Bukan 24 jam, 12 jam. Tu pun siang, bukan malam. Kejap je. Tuhan nak beri je kepada kita. Kemudian disebut, Imam Ahmad meriwayatkan daripada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu arda, bahawa Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang melakukan pelbagai dosa kemudian melakukan pelbagai kebaikan seumpama seorang lelaki yang memakai baju rata ketat yang menjeruknya, kemudian dia buat satu kebaikan lalu terungkai satu mata rantai, kemudian dia buat satu kebaikan lain lalu terungkai satu mata rantai yang lain pula, begitulah seterusnya sehingga dia keluar daripada baju besi itu ke tanah. Kata Nabi SAW, riwayat hadis riwayat Uqbah, Nabi sebut perumpamaan orang
yang buat dosa, banyak dosa dia buat, kemudian dia buat benda baik. Perumpamaannya macam dia pakai baju rata. Baju rata hok tak, hok jeruk dia. Kemudian dia buat satu amalan kebaikan. Dia buat satu kebaikan, tercabut rata daripada baju tersebut. Dia buat lagi kebaikan, cabut lagi. Dia buat. Akhirnya tuan-tuan sekalian, baju rata tu tercak daripada tubuh dia. Maknanya, nak beritahu kepada kita tuan-tuan sekalian, dia buat dosa. Dosa begitu banyak. Kemudian dia buat benda baik. Dosa dia tercabut, dihapuskan. Dia buat benda baik. Akhirnya tak ada orang dosa. Licin tu. Licin orang dosa. Sehingga dia rasa sedap. Asyik. Dia rasa sedap buat benda baik, lalu dia terus buat benda baik. Jadi dia rasa bosan, serabut dah buat benda jahat. Kok dia buat dulu. Sedangkan dia ni dulu, masya-Allah, tabarakallah, kepala pengat. Tapi dengan ilham, dengan hidayah Allah Taala, hidayah Allah Taala, dia buat benda baik. Buat dalam keadaan dia dosa tu banyak, kemudian dia buat benda baik. Secara satu persatu dosa dia cabut, habislah dosa dia. Jadi orang yang begitu baik, begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buat benda baik. Buat benda baik, mengharapkan kita buat benda baik itu, kita mengharapkan bahawa dengan kita buat benda baik itu Allah ampunkan dosa dia. Buat benda baik. Macam cerita tiga orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Kau tawassul dengan amalan tu lah. Duduk dalam gua, jalan ibu masuk dalam gua, tutup gua tu. Dia tak tahu lagu-lagu mana. Tiga orang ni berdoa pada Allah, tawassul dengan amalan. Amalan baik. Amalan baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiga ni. Dia bertawassul, dia lupa cerita ni, cuma nak beritahu dia bertawassul dengan amalan dia. Amalan baik, mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Allah tolong dia. Allah Taala buang apa ni batu tu dengan sebab amalan baik dia buat. Begitulah juga kita tuan-tuan sekalian. Kita kalau ada masalah peni-peli, serabut nak mikir lagu mana nak selesai masalah ni. Tuan ambil air sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat ngadu pada Allah. Sebab yang boleh menyelesaikan masalah Allah. Ngadu ke Tuhan. Ngadulah apa, ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku pernah buat satu benda ni, benda baik yang mengharapkan keredaanmu ya Allah. Kalau aku buat benda ni mengharapkan keredaanmu ya Allah, bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Insya-Allah Allah dengar Allah Maha mendengar. Innallaha sami'. As-sami', Allah Taala Maha mendengar. Cuba. Jadi nak khabar hadis tadi, dia buat benda baik. Dia buat benda baik satu demi satu, terkeluar dosa dia, habis dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata zikrullah menghapuskan dosa, wallahu a'lam. Kita sambung balik minggu depan zikrullah menghapuskan dosa, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma irfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.